Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dengan kasih sayang Allah SWT, kita berada di satu situasi yang mana kita tak pernah jangkakan selama ni, iaitu PKP ataupun tempoh kawalan pergerakan yang telah pun masuk hari ke-9 insyaAllah. Jadi macam mana semua, diharapkan semuanya cergas, masih lagi mental masih lagi 100% sihat dan sebagainya lah. Okay, baik, untuk hari ini kita akan berkongsi ilmu lah, bukannya belajar atau sebagainya, tapi kita nak berkongsi. Mungkin di luar sana yang menonton video ni dah tahu dah berkenaan dengan personality orang-orang yang berjaya ataupun personality seorang pejaya. Jadi video ini adalah untuk kita review semula ataupun kita berkongsi ilmu lah, bukannya untuk belajar-belajar kan. Boleh sambil-sambil tengok video, boleh sambil makan kan. Baik, untuk teori kita pada kali ini, untuk ilmu kita pada kali ini ialah saya nak kupaskan sedikit berkenaan dengan ciri-ciri personality seorang pejaya. Bagaimana ciri-ciri seorang yang nak berjaya. Apa itu pejaya? Pejaya ialah seorang yang ingin berjaya. Menurut ahli psikologi, bila mereka nampak ciri-ciri pada seorang personality ni, maka ada kemungkinan perkara-perkara yang mereka lakukan itu akan mencapai kejayaan. Itu sebab mereka ada ciri-ciri tersebut. Jadi untuk itu, ciri-ciri personality seorang pejaya menurut teori McLellan. Teori McLellan ni digunakan pakai oleh ahli psikologi untuk mengukur kejayaan ataupun mengukur ciri-ciri seorang pejaya itulah. Okay, ada 10 teori yang mana 10 teori ini adakah teori-teori ini ada pada diri kita. Ada 10 teori. Yang pertama, untuk teori yang pertama, seorang personality pejaya ni dia berkehendakkan kepada kejayaan. Dia nakkan pada kejayaan. Apa-apa dia mesti nak berjaya. Dia tak nak kalah lah. Ini kata tau, dia kata tak nak kalah. Tak boleh kalah. Kan? Kemudian yang kedua, seorang personality pejaya ni dia sukakan pada tugas-tugas yang mencabar. Dia tak suka tugas yang rutin, tugas yang biasa, yang senang. Bila dia dapat satu tugas yang senang tu, dia akan buat sesuatu yang menyebabkan tugas tu jadi macam lebih mencabar, kan. Contohnya, kalau kita dapat kelas yang sebagai seorang guru, kita dapat kelas yang kelas yang dah pandai kan. Jadi kita pun rasa macam kita masuk mengajar senang, dia orang dapat. Tapi bagi seorang personality pejaya, mereka akan buat lebih daripada tu. Mereka akan cuba jadikan kelas tersebut sebagai kelas yang lebih super, kan. Berbanding dengan orang yang tidak ada ciri personality pejaya ni, bila mereka dah dapat kelas senang, mereka boleh katakan, oh senang, dapat kelas senang, jadi masuk mengajar semua dapat, boleh keluar relax, santai dan sebagainya lah. Tapi tidak bagi seorang yang mempunyai personality pejaya. Sebab personality pejaya, dia akan lakukan tugas-tugas yang diberikan dengan mencabar lah. Maknanya kalau kerja tu tak mencabar, dia akan cuba jadikan dia lebih mencabar. Sebab apa? Bukannya untuk tujuan lain pun, tetapi untuk dirinya. Dia nak membuktikan dirinya boleh.
Okey, baik. Kemudian yang ketiga, uh, ciri-ciri personaliti berjaya menurut McLendon ni ialah dia tidak takut menghadapi risiko. Okey, apa-apa saja risiko yang akan berlaku terhadap tugasnya, dia akan cuba untuk buat jalan keluar, dan uh, dia berani menghadapi risiko. Lantaklah apa orang nak kata. Kan orang Melayu ni suka membawang lepas dia lah apa peduli kan. Orang berjaya dia tak akan pedulikan benda-benda picisan macam tu kan. Jadi dia suka menghadapi risiko. Berbanding dengan orang yang tidak ada ciri-ciri personality ni, mereka akan lebih mental block. Mereka akan lebih nanti apa orang nak kata, nanti apa orang kata, kalau aku buat macam ni nanti cikgu lain kata apa, kalau aku buat macam ni nanti kawan aku cakap apa pula, kan, bila aku buat beria sangat kan, orang kata aku beria tak. Mereka tidak begitu. Okay, bagi orang yang mempunyai ciri-ciri personality berjaya ni, okay, mereka akan berani menghadapi risiko selama kan apa yang dia nak buat, dia akan buat, dia akan lakukan. Sebab matlamat mereka adalah sangat jelas, iaitu mereka nak kejayaan daripada hasil yang mereka lakukan. Mereka bukan tak nak mereka bukan nak kejayaan biasa-biasa, tetapi mereka nak kejayaan yang luar biasa lah. Baik, kemudian yang keempat, mereka suka mencari pekerjaan dalam bidang-bidang yang sukar, tetapi menjanjikan pendapatan yang tinggi. Okay. Kita kena faham di sini bahawa bidang-bidang yang sukar dan pendapatan yang tinggi. Pendapatan yang tinggi ni pun tak semestinya kewangan ataupun duit, kan? Okay, pendapatan yang tinggi ni bagi saya, pendapatan yang tinggi ni ialah apa-apa saja yang menyebabkan seorang personality berjaya itu jadi lebih tinggi dia punya nilai. Okay? Nilai dia lebih tinggi. Maknanya tak kira lah dari segi kalau dia buat sesuatu perkara tersebut, dia menceburi dalam bidang-bidang tersebut, dia akan buat sehabis baik, kemudian dia akan cuba dapatkan sama ada pendapatan kewangan yang tinggi, ataupun dia dapat kawan yang ramai, kan, ataupun dia dapat respect daripada orang-orang yang lebih hebat daripada dia, kan. Itu yang seorang personality berjaya yang mahukan. Okay. Kemudian yang seterusnya, seorang personality berjaya ni mereka sangat bertanggungjawab dalam membuat keputusan sendiri. Okay. Mereka suka buat keputusan sendiri. Maksud keputusan sendiri ni maksudnya ialah setelah bermeeting dan mesyuarat dan sebagainya lah, atau berbincang dengan partner, kawan-kawan dan sebagainya, mereka akan simpulkan keputusan mereka sendiri selepas ditimbang tara oleh partner, kawan-kawan dan sebagainya lah, kan. Jadi mereka tak suka keputusan mereka itu hanya ambil pendapat orang, tak. Mereka akan timbang dulu keputusan. Kalau mereka kata betul inilah keputusannya, okay, ikut flow-nya, ikut apa yang matlamat yang dia nak, okay, dia akan buat keputusan tersebut. Sama ada kalau orang lain halang dia, ataupun orang lain tak ramai yang sokong, tetapi dia tetap dengan keputusan dia. Okay. Baik, kemudian ciri-ciri personality berjaya juga, dia nakkan penilaian. Dia suka orang menilai tugas dia, dia suka orang menilai. Kalau macam anak-anak pelajar, dia suka cikgu-cikgu bagi bintang. Bagi bintang, 5 bintang, 4 bintang. Kalau macam saya pula, saya bagi love. Dekat dalam buku, 3 love, 4 love. Sebab saya tak kerti lukis bintang. Kan? Jadi itu salah satu ciri-ciri seorang berjaya, yang mana mereka nakkan penilaian dalam tugas yang mereka dah siapkan. Okay? Sama juga macam kita pun nakkan penilaian, kan, bagi seorang berjaya lah.
Dia berbeza dengan ciri-ciri orang yang tidak ada ciri-ciri berjaya ni. Bila mereka buat je, asal ada. Kita biasa dengar kan, tak apa, asal boleh je, asal boleh. Asal boleh kan. Itu bagi orang yang tidak ada ciri-ciri seorang personality berjaya. Okey. Kemudian teori yang keberapa ni? Ketujuh. Okey. Seorang personality berjaya, dia sangat-sangat suka merancang tugas dengan bebas. Ya. Dia tak suka dikongkong. Okey. Kongkong ni maksudnya bukannya arahan daripada bos kita ataupun arahan daripada siapa-siapa. Kemudian tak boleh buat kerja dengan arahan. Tidak, bukan macam tu. Tapi kongkong ni maknanya bila kita nak buat, tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, kan. Tetapi maksudnya merancang tugas dengan bebas ni bermaksud seorang personality berjaya, dia akan rancang tugas dengan bebas setelah mendapat garis panduan daripada bos masing-masing lah. Kalau bos kata okey, yang ni tak boleh buat, yang ni jangan buat, okey, mereka akan cuba merancang tugas mereka sampai berjaya dengan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh bos masing-masing lah, oleh guru besar masing-masing. Maknanya kalau setakat tu saja, tetapi dia akan merancang supaya benda tu akan jadi lebih hebat dengan apa yang ada sahaja. Itu adalah antara ciri-ciri personality berjaya menurut teori McLellan lah. Okay, kemudian mereka suka maju dengan daya usaha sendiri. Mereka suka usaha. Kita boleh nampak orang yang berjaya ni, mereka aktif. Mereka akan bergerak ke sana sini. Mereka akan aktif, bersemangat nak buat sesuatu tugasan. Dan sebab tu, sebab mereka ada rasa ingin berjaya. Bila mereka berjaya tu, mereka rasa seronoknya dengan daya usaha sendiri. Kan? Kalau macam ada yang bukan ciri-ciri personality berjaya ni, dia suka duduk dalam kumpulan yang hebat tapi dia tak berapa buat kerja. Kan, orang panggil ni namanya apa? Kan, badi harap. Kan, dia duduk, dia harapkan orang lain buat kerja. Buat kerja. Lepas tu bila kumpulan dia hebat, kumpulan dia menang, dia pun dapat nama, dia pun rasa bangga. Kan. Itu bukan ciri-ciri personality seorang berjaya lah. Itu namanya tak hidup masing. Air tak ada air. Okey, baik. Yang seterusnya, yang terakhir, okay, orang yang berpersonality berjaya ni, dia suka mendengar topik-topik ataupun perbincangan berkenaan dengan bisnes dan juga ekonomi. Okay, faham? Bisnes dan juga ekonomi lah. Sebab apa? Kita kena faham kat sini bahawa bisnes dan ekonomi bukannya sekadar soal jual barang, beli barang ataupun duit dan sebagainya, bukan. Tetapi bisnes itu sendiri, kita kena faham bisnes ini, ia berkait dengan soal pengurusan, ia berkait dengan soal teori-teori kaunseling, dia berkait dengan soal-soal kepimpinan dan sebagainya. Itu adalah bisnes. Ya, bukannya niaga duit, hari ni jual aiskrim dapat 20 sen, itu salah satu, kan. Tapi bisnes dia merangkumi semua, keseluruhan. Okay. Rangkuman daripada pengurusan, kepimpinan dan sebagainya, itu rangkuman itu menjadikan dia adalah bisnes. Kan, bukannya niaga. Itulah, niaga termasuk dalam salah satu rangkuman bisnes yang besar. Okay. Dan juga sama juga ekonomi tak semestinya berkenaan soal duit dan sebagainya. Ekonomi itu ada strategi-strateginya. Mereka suka cerita tentang strategi-strategi. Mereka suka cerita tentang fakta-fakta yang mana perkara-perkara ini sangat mencabar dan sangat memberi impak kepada apa yang mereka usahakan. Sebab itulah mereka suka bincang berkenaan dengan perkara-perkara ni.
Kalau kita tengok kawan-kawan kita, cuba tengok macam mana cara dia bila bercakap soal pengurusan, atau bila dia cerita soal kepimpinan, macam mana cara dia. Itu merupakan ciri-ciri personaliti seorang berjaya. Okay, jadi 10 ciri-ciri personaliti berjaya tadi, InsyaAllah cuba kita check balik. Ada 10 fakta, 10 ciri-ciri. Cuba kita check sama ada pada diri kita tak, ataupun ada tak pada kawan-kawan kita, ataupun kita boleh cuba 10 ciri-ciri ni kita boleh gariskan pada kawan kita ataupun pada siapa saja. Kita boleh garis, dia ni hebat ni, dia seorang berjaya ni dan sebagainya. Kita boleh cuba kawan dengan dia. Sebab kita nak jadi seorang berjaya kan. Adakah anda ataupun saya nak jadi orang yang tak berjaya, buat sesuatu buat sekadarnya saja? Adakah begitu? Kan, wallahualam, tanyalah pada diri masing-masing. Adakah sekadar cukup makan, sekadar nak dapat gaji saja, ataupun adakah sekadar nak buat untuk nanti orang lain nak kata apa kalau tak buat? Kan, jadi begitulah keadaannya kita ni. Semuanya berbalik kepada diri kita lah. Sama ada kita nak jadi seorang berjaya ataupun tak nak. Okay, sama-sama kita muhasabah diri kita. InsyaAllah sedikit perkongsian ilmu ni moga-moga memberi manfaat kepada semua, dan semoga kita menjadi seorang berjaya. Semoga kita jadi orang yang hebat. Dan yang paling penting sekali dalam agama kita ialah jadilah orang yang berguna untuk masyarakat sekeliling. Ikut bidang masing-masing. Kalau kita cikgu, jadilah orang yang guna untuk pelajar-pelajar kita ataupun rakan-rakan sekerja kita. Kalau kita jadi tukang cuci, jadilah tukang cuci yang berguna untuk masyarakat. Kalau kita jadi YB, ataupun kalau kita jadi Perdana Menteri, ataupun kita jadi siapa-siapa saja, jadilah orang yang memberi manfaat kepada orang di sekeliling kita, supaya kita akan jadi orang mukmin ataupun orang Islam yang berguna dan dipandang tinggi oleh agama, insyaAllah. Jadi oleh kerana saya berdahaga cakap tak berhenti, sebab dah lama sangat berhenti bercakap. Dah 2 minggu dah tak mengajar kan, tak masuk kelas dan sebagainya. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya. Saya bukan siapa-siapa, tapi inilah saya. Jadi kita cuba sampaikan ilmu mana-mana yang patut. Semoga mendapat manfaat daripada perkongsian. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.